Eh. Main nih. Eh. Khabar masuk. Khabar masuk. Mansuh. Khobar mansuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi في هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علمه كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين wassalatu. Kita sambung laginya wassalatu. Kita Darud Daqaq muka surat 41. Kita atau abad biasa ni muka surat 5 lah. Kata Syekh Muhammad Al-Fadali Al-Azhari, wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan bermula selawat dan salam. Tuh. Nah, nazilatani, turunlah kedua-duanya ala sayyidina, di atas junjungan kita. Siapakah junjungan kita tu? Bada pada kata sayyidina Muhammadin. Iaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni sifatnya afdalil ibad, selebih-lebih daripada segala hamba-hamba bagi Allah Ta'ala. Tuh. Baik. Kemudiannya kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, murid dia Syekhul Azhar, was qauluhu qaulul musannifi wassalatu, dan bermula selawat. Ia as-salatu tu ismu masdarin. Tu dia tu orang panggil isim masdar. Daripada fi'ilnya apa? Li shalla. Shalla tu fi'il dia. Nah. Shalla yusalli tasliyatan salatan. Nah. Jadi isim masdarnya salatan. Masdar dianya tasliyah. Tu nanti dia sebut depan tu tasliyah. Tu jadi as-salatu tu isim masdar. Mana isim masdar ni iaitu kelimah atau satu kelimah
yang mengandungi makna PE tetapi kurang daripada huruf PE. Nah, tu. Kerana pada solat tu tak ada orang panggil huruf ya. Nah, solat fi'il dia tu ada huruf ya. Itu dah. Jadi as-salatu hiya, bermula lafaz as-salatu tu ialah. Lafaz as-salatu tu ialah ismu masdarin, isim masdar. Bukan masdar, isim masdar. Isim masdar bagi fi'ilnya apa? Li shalla. Tu shalla yusalli tasliyatan salatan. Salatan tu isim masdar dia. Bah masdarnya mana? Wal masdaru, dan bermula masdar bagi shalla at-tasliyatu tu khabar. Ialah at-tasliyah. Tuh. Masdar salatu tasliyah, salla yusalli tasliyatan. At-tasliyatu tu masdar dia. Lepas tu kenapakah musannif tak kira lah musannifnya pada pergunaan selawat ni tidak digunakan masdar tetapi digunakan isim masdar. Lalu kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, walam yu'abbir biha, dan tidak mengibaratlah oleh musannif biha dengan dia bitasliyati. Musannif tidak buat ibarat dengan tasliyah, iaitu masdar bagi salat. Hanya dia buat ibarat dengan isim masdar bagi salat, iaitu salatan. As-salatu. Dia tak kata at-tasliyatu. Wat-tasliyatu. Tak ada itu Dia tak guna masdar. Kenapa tu? Li'ihamihi, kerana memberi wahamlah ia masdar. Tu. Kerana memberi wahamlah ia masdar. Memberi waham maf'ul. Al-azaba akan makna azab. Tu at-tasliyah tu ada orang panggil mengandungi makna kesamaran dengan makna azab. Karena salah satu daripada makna salat tu ialah makna membakar. Tu. Contoh kita kata, perkataan kita kata sallaitul hadida. Sallaitul auda. Tapi kayu apa nak bakar pula ya. Sallaitul hadida 'alan nari. Tu bukan aku sembahyang ke bukan makna aku menyembahyang ataupun aku merahmati besi itu di atas api, bukan. Sallaitul hadida 'alan nari. Pakai makna apa? Membakar olehku akan besi di atas api, supaya besi itu jadi boleh dibentuk, jadi cair dan sebagainya. Jadi ada makna salat tu orang panggil makna membakar. Sallaitul hadida 'alan nari, membakar oleh aku akan besi di atas api. Jadi kalau pakai makna masdar at-tasliyatu, itu takut memberi waham kata al-azabah, akan makna azab. Sedangkan di sini bukan nak makna azab. Gitu dah. Maka kerana itulah tidak digunakan dengan kalimah masdar, tapi digunakan dengan kalimah isim masdar. Nak kata bahawasanya masdar, isim masdar ni memanglah kadang-kadang makna dia tu agak-agak sama, tapi memanglah berbeza lah sebenarnya. Sama dah beza. Wa innama, dan hanya senya ata mendatangilah oleh musannifu bis salati dengan selawat ala nabiyyi di atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apakah musannif membawa datang dengan selawat setelah mana memuji Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah itu. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Itu puji Allah Taala. Kemudian daripada puji Allah Taala mendatangkan pula dengan selawat. Kenapa? Li khabarin. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Nih.
kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillahi summa bis salati alayya fahuwa aqta'u akta' fahuwa aqta'u akta'u. Tuh hadis ni kalau tengok dalam kitab Darud Daqaq ni dia ada takhrij dia lah. Ni moleknya kita beli juga kitab. Walaupun kita kata tak apa saya beli dah kitab ni, tapi beli juga tak ada apa. Kenapa lebihnya kitab ni kalau kita beli? Pertamanya kalau kita mati orang boleh ambil manfaat syahadah. Kalau sebelum mati kita sendiri boleh ambil manfaat. Yang duduk kedekut pitih buat beli kitab. Ni kitab tak beli. Nah, awak beli undang ngarut boleh. Dalam ni katanya ada takhrij dia ni hadis ni. Auradahul Muttaqi Al-Hindi fil Kanzil Amali an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni mendatangi akan dia hadis ni oleh Al-Muttaqi Al-Hindi fi Kanzil Amal. Siapa? Awak Al-Muttaqi Al-Hindi ni dalam kitab Kanzil Amal. Rakam hadisnya 6463. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu lah. Jadi hadis ni memanglah orang panggil dhaif, tak ada hal lah. Nanti ayat tu. Baik. Wa innama dan hanya sanya atah mendatangilah al-musannifu oleh musannif bis salati dengan perkataan selawat ala nabi di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama ilahnya li khabari, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Kullu kalamin, bermula tiap-tiap kalam, perkataan. La yubda'u, yang tidak dimulakan fihi padanya, pada kalam, pada tiap-tiap kalam. Tidak dimula bi zikrillahi ta'ala, dengan menyebutkan nama Allah Ta'ala. Summa, kemudian tidak dimulakan pula bis salati alayya, dengan berselawat ke atas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia bercakap tu tak ada mula dengan zikrullah, dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, maka ia tiap-tiap kalam yang tersebut aqta'u akta', terpotong lagi tercacak celah. Terpotong lagi tercacak celah. Nah, akta' makna tercacak celah, aqta' makna terpotong. Nah itu. Terpotong tercacak celah. Tu. Jadi orang panggil ata musannifu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam li khabarin ay li mafhumi khabarin. Begitulah. Karena mafhum suruh daripada khabar, mafhum perintah daripada hadis. Hadis itu tidak duk suruh kita mula, tapi ma fuhima minal mantuqil hadis, makna yang difahami daripada hadis ni seolah-olahnya kalau kita tak nak kalam kita tu aqta'u akta', terputus tercacak celah, maka kita mula ke orang panggil kalam kita tu dengan menyebut nama Allah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Wa huwa, dan ia hadzal khabarulah, dan ia ini hadis. Wa in kana dha'ifan, jika adalah sekalipun in ghayah, dan jika adalah sekalipun ini hadis tu dha'ifan, dihukum dha'if oleh ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis kata hadis ni dha'if ni. Nah, apa duduk beramal juga dah hadis dha'if, tak boleh beramal hadis dha'if ni. Nah, yu'malu bihi, diberamal juga bihi dengan dia, dengan hadis dhaif, tapi fi fadailil a'mali, pada fadailil a'mal, mana kelebihan-kelebihan di dalam segala amalan-amalan. Mana bukan sebagai hujjah qat'i, bukan sebagai kewajipan, bukan wajib dah, tapi fadailil a'mal. Jadi hadis yang dhaif tidak boleh jadi hujjah pada mana tak ada ni? Akil mana? Tak ada. Akil bukan kat sini akil. Sini tak boleh tukar tempat duduk. Dosa dengan ngaji tukar tempat duduk. Dalam kelas cikgu marah lah kalau tukar tempat duduk, betul tak? Atas cikgu. Nah. Sebab kita nak suruh akil jadi ustaz esok ni. Wa in kana dha'i'a yu'malu bihi, diamalkan dia sekalipun dhaif, diamalkan dengan dia dengan hadis yang dhaif tu fi fadailil a'mali,
pada segala pada kelebihan-kelebihan di dalam segala amalan-amalan. Bukanlah sebagai hujah syarak. Bukan orang panggil wajib ke apa dah. Kerana orang panggil nak jadi hujah syarak tu mesti hadis yang sahih. Paling kurang pun hasan. Dah. Itu dalam kita mazhab Syafi'i tu agak ketat lah sikit. Nak jadi dalil, nak jadi hujah pada hukum hakam syariat tu mestilah hadis yang sahih, hadis yang hasan. Lepas tu hadis dhaif tolak jangan duk tolak wadah honor gitu. Hadis dhaif tu hadis Nabi juga. Tapi oleh kerana tak teripun di syarat dia tu hadis di syarat dia tu syarat sahih atau syarat hasan, maka dibilang dhaif. Maka ketika tunya adakah tolak terus? Tak. Di dalam kita nak beramal hak sunat-sunat bolehlah. Orang panggil sebagai fadailul a'mal. Amalan-amalan sunat boleh. Tetapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, hadis dhaif pun kadang-kalanya boleh jadi hujah. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab dia tu ya ada syarat-syarat jugalah, bukan orang panggil asyaddud dhaif, tak boleh lah orang panggil bersangat dhaif tu tak boleh juga. Tapi semata-mata dhaif sehingga ada orang panggil nah lain atau riwayat-riwayat lain yang menunjukkan orang panggil dia tu tidak berkeseorangan. Bila dia berkeseorangan memanglah dhaif. Tapi bila dihipun dengan hadis-hadis lain yang sama erti walaupun tak sama lapang, maka boleh jadi naik kepada tahap hasan li ghairi. Maka ketika itunya orang panggil boleh diberamal juga. Ada juga gitu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tu hadis dhaif boleh baik daripada kalamku lagi, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dah. Tapi di mazhab kita Syafi'i tak boleh lah. Hadis dhaif tu tidak boleh jadikan hujah hukum, hujah dalil sebagai bagi tak boleh jadi hujah dalil bagi hukum. Tak boleh. Hanya diberamalkan dengan dia pada fadilah amal. Dia ni orang panggil fadailul amal lah ni. Nak bagi pahala banyak li taghrib, untuk mentaghrib, untuk menggemarkan kita tu beramal dengan amalan-amalan agama. Mana selawat ni memanglah tak nanti kau amari dengan hadis ni. No, ayat Quran jelas-jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu jelas tak ada doa sahih, dhaif tak ni? Dhaif apa mu? Ni ayat Quran ni. Mutawatir. Tu hasdi cerita sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Kata ulama mufassir, cukup dah sebenarnya kalau Tuhan tak kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, termasuk daripada babul iktifak, masuk daripada bab memada dah untuk kita ni senantiasa juga berselawat. Kenapa? Tidak ada amalan Allah Taala cerita dia pun buat, lalu dia nak berkata orang lain buat, tak ada, naik ke selawat ada pun amalan lain dia suruh je. Aqimus solah wa atuz zakat. Ada dia cerita sesungguhnya aku pun semaya, mu semaya atik sesungguhnya aku pun zakat, mu zakat atik sesungguhnya aku pun puasa, mu puasa atik dah tak ada itu. Tapi selawat ni sesungguhnya aku dengan para malaikat aku sentiasa selawat atas Nabi. Hei orang beriman, selawat oleh kalian akan Nabi dan ucap salam oleh kalian atas Nabi. Tu tengok kuat dah situ tu. Tapi orang kita ni gitu. Ni. Kena ada hak pendukung, hadis-hadis lain pula. Untuk taghrib, untuk gemar kita tu beramal. Itu kerana tu juga mendatangkan dengan hadis yang dhaif ni untuk menyatakan kata harus kita beramal dengan hadis dhaif. Tapi dalam bab fadailil a'mal. Habis. Wali khabarin, ini ilat yang kedua. Wa innama, dan hanya senya ata bis salati, mendatangilah oleh musannifu bis salati dengan selawat ala nabiyyi di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilat yang keduanya li khabarin ay li mafhumi khabarin, kerana barang makna yang difahamkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata gimana? Ni ada ni. Nabi kata man shalla alayya, barang siapa yang berselawatlah ia man ke atas aku. Fi kitabin, selawat mana? Selawat fi kitabin, dalam kitab. Mana selawat dalam kitab? Ambil kitab bubuh gini. Sallallahu alaihi gitu. Okey gitu. Makna tulis selawat dalam kitab lah maknanya. Itu makna selawat dalam kitab.
Pergi hak zahir-zahir itu kata masuk lagi kitab ni dulu tu selawat. Lepas tu bik pula. Ingat Doraemon. Man salla barang siapa yang berselawat la yaman alayya ka atas aku, kata Nabi SAW. Selawat mana? Pi kitabih, dalam kitab. Maknanya menulis selawat atas Nabi di dalam kitab. Itu maksud sininya. Kerana hadis yang lain ada juga. Man katabah, barang siapa yang menulis. Ada juga gitu. Buat mari. Barang siapa yang menulis akan selawat ke atas aku dalam kitab. Ada juga. Wariklah hadisnya tu bik gitu. Jawab bagi man tadi tu, lam tazalil malaikatu, nescaya senantiasalah oleh para-para malaikat tu tastaghfiru lahu, memohon keampunanlah mereka itu malaikat lahu baginya, bagi man, selama mana? Madama ismi, selama mana berkekalanlah namaku, fi dzalikal kitabi, di dalam demikian itu kitab. Hadis ni kalau lagi tak ni buat mari, akhrajahu Tabraniyu fil Mu'jamil Awsati. Mengeluar akan ini hadis oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Awsat pada rakam hadisnya 1835. Daripada Abi Hurairah, anak Abi Hurairah juga. Gitu. Jadi mafhum daripada hadis ni. Kalau kita nak supaya malaikat tu senantiasa selawat ke atas kita, maka kita pun tulis selawat kepada Nabi SAW dalam kitab. Selama mana berkekalan lah selawat tu ada nama Nabi dalam kitab, kita tulis. Dalam buku tulis kita ke, dalam kitab kita dhabit ke, kita tulis. Sebab tu kita dhabit tu, an-nabiyyu sok saja, rugi bukan ada ulama kata haram tulis gitu. Adalah. Tu termasuk daripada khilafiyah jugalah. Kadang-kadang kita nak cepat kak, sok. Orang Melayu kalau ikut Rumi kak, SAW, saw. Nabi Muhammad saw. Saw apa? SAW gitu lah. Tu yo arah rumu. Ada ulama tak lagi. Tu kenapa rugi? Kerana kalau hak bodoh baca Nabi Muhammad saw. Hak bodoh. Kalau cerdik apalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Arah rumuh ni orang-orang cerdik je faham. Nama rumuh isyarat. Intaha alaiha, tulis. Pada baca tu mana pula bunyi sini ni. Nak kocak mana pula sini ni. Kalau orang cerdik tu baca ada intaha. Apa ayo? Ana isyarat-isyarat ni orang hak cerdik-cerdik boleh faham tu ni. Piluk fi cerdik lah ni faham dah kalau pi. Ya faham dah. Ni tak faham tu. Pi. Tak faham. Tu bahaya nak makan vitamin banyak sikit. Kismi tak apa dah. Gorai tu jangan ngajuk. Kamu telik jadi selama mana nak orang-orang panggil malaikat tu minta apung, kita ni orang banyak dosa dosa tu gak tak seduk ayat lah, banyak benar lah, hak kecil, hak besar, hak kecil tak jadi kecil dah, duk buat semua istiqamah. Ni hak jadi besar dah. Maka kita nak supaya malaikat ni sentiasa minta apung dengan Allah Taala bagi pihak kita, kita tulis selawat ke Nabi SAW kita. Maka kerana itulah musannifnya beramal dengan hadis tu, man salla alayya, barang siapa yang berselawat ini menulis selawat alayya ke atas aku fi kitabih. Kata setengahnya tulis serta mulut dia pun berlapah juga. Syarat ada juga kata gitu. Kerana apa? Kerana kalau buat tulis saja, tak pek boleh tulis. Mulut dia tak ada selawat. Ada kata ni. Lam tazalil malaikatu, senantiasalah oleh para malaikatnya tastaghfiru lahu, meminta keampunan dengan Allah Ta'ala lah baginya, bagi man madama ismi, selama mana berkekalanlah namaku, kata Nabi, fi dzalikal kitabi, di dalam demikian itu kitab. Selama mana kitab tu duk kekal, kalau kita mati dah pun malaikat dah minta apa? Allah Ta'ala jadi malaikat khah nah. Saya duk fikirlah malaikat mana kata malaikat ni tak ada kerja ke? Malaikat ni banyak. La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui bilangan tentera Allah Ta'ala, malaikat Allah Ta'ala saja. Tu hak masuk dalam Baitul Ma'mur tu 200 ribu tiap-tiap hari ni lepas tawaf, tak tubik-tubik. Nak masuk tiap-tiap hari tu banyak mana? Tu banyak nak ayatnya malaikat. Baik.
Kemudiannya boleh tak kita selawat dengan lain daripada wajah Nabi SAW aja. Nah, dah sahabat kita tanya ke, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kau kami nak selawat ke atas engkau Rasulullah? Ada fok-fok Wahabi dia guna tu. Mana boleh duk selawat hak pelik-pelik ni. Nah, Nabi dah ajar. Ayat ke dia. Nah, hak sahabat tanya lagu mana nak selawat ke atas Nabi tu, tanya lagu tu aifis solati. Nah, dalam semaya. Dalilnya kerana Nabi kata ke ammas salam faqad alimta. Ada pemberi salam ke atas aku dalam semaya, maka sungguhnya mu tahu dah. Mana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sebab tu kita selawat atas Nabi dalam semaya tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aqallus salah, sekurang-kurang selawat. Seakmal-akmal selawat mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhirlah fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah. Itu abdul selawat. Kemudian di luar semaya kita nak reka selawat apa boleh lah. Kenapa? Kerana diajar oleh Abdullah bin Umar. Ambil Jamul Awsat ke? Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Telah berkata oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tak ada ayat dah. Idza sallaitum, apabila berselawatlah oleh kalian ala Rasulillahi, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mu nak selawat ke atas Nabi, kata Abdullah bin Umar, idza sallaitum ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu as-salata alaihi, fa ahsinu as-salata alaihi, maka mempercantiklah oleh kalian akan selawat ke atasnya, ke atas Nabi. Sebab tu ni bukan Nabi ajar juga, ni selawat gini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Mana ada hadis apa, riwayat apa? Ni ambil daripada orang panggil ajaran sahabat ni. Nah, tak ada kerana as-sahabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku supaya bitek-tek di langit ni. Mana-mana kita ikut boleh petunjuk hidayah lah. Kenapa tu kita Abdullah bin Umar ni suruh kita ni orang panggil selawat ke Nabi tu wak molek, wak comel selawat, sirah selawat tu comel. Fa innakum, kerana bahawasanya kamu, fa innakum, kerana bahawasanya kamu, la tadruna, tidak menyedarilah kalian semua. Tidak mendapati atau tidak menyedarilah kalian semua. La'alla zalika, kebarangkalian demikian itu selawat kamu tu yu'radu alaihi, dibentangkan di atas Nabi SAW. Memanglah ada hadis lain. Nabi kata hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Itu ni. Hidup aku ni baik bagi kamu, mati wafat aku pun baik bagi kamu. Kenapa sahabat tanya? Karena bila aku hidup, aku boleh bercakap kamu, mu tak payah apa dari aku, tak ada timbul mazhab-mazhab apa. Nah, satu wafat aku baik juga pada kamu. Kenapa? Karena setiap daripada umat aku yang beramal akan ditunjuk oleh mereka. Lalu, dibentang di depan Nabi. Kalau molek, aku syukur pada Allah. Kalau tak molek, aku minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu kata Abdullah bin Umar. Yu'radu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu. Dia tak? Faqalu lahu. Maka berkata mereka itu sahabat lahu. Atau tabi'in lah ni kau. Nak rawi kah? Faqalu lahu. Maka berkata mereka itu annasu lahu, baginya Abdullah bin Umar. Alimna, ajarilah kami. Hei Abdullah, ya Abdullah. Alimna ya Abdullah. Ajarilah kami lagu mana selawat yang cantik tu, contohnya lagu mana, gitulah. Faqala, maka berkata oleh Abdullah bin Umar, qulu, kata kalian semua lagu ni sebagai contoh. Ni orang panggil selawat hak Nabi tak ajar, tapi direka-reka oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni antara sahabat hak ulama kita ambil istinbat juga beberapa perkara dalam hukum ni. Kenapa? Kerana dia tu ikut betul-betul Nabi SAW. Tu hingga-hingganya orang panggil apa hak tak ada lah hadisnya, diitai tengok Abdullah bin Umar buat lagu mana. Seumpama contohnya seperti akad tangan takbir 7, takbir 5 sembahyang raya, takbir 4 pada sembahyang mayat. Itu tak ada hadis tu. Akad tangan Allah. Tak ada hadis. Lepas tu sunat dah akad tangan. Bid'ah. Tak ada hadis. Lalu kata ulama mana sunat akad tangan tu? Ni ambil di Fi'l Abdullah, perbuatan bagi Abdullah bin Umar.
Kerana dia ni orang hok mana Nabi jejak situ dia lakah dia jejak situ juga. Hok mana Nabi tunduk dia tunduk. Walaupun pokok tu tak ada dah. Nabi tunduk sebab pokok dulu ya. Pokok tu kena tebal dah. Dia tunduk ke? Kata mana tunduk? Kata dulu ada pokok sini. Aku biasa tengok Nabi tunduk. Aku tunduk. Oh, kuatnya orang panggil dia ni ittiba' sunnah. Kalah buat wahbi. Nah, tapi reka kat selawat. Tengok. Faqala qulu. Maka berkatalah oleh Abdullah bin qulu, kata oleh kalian. Allahumma ja'al. Ya Allah, Tuhan, jadilah olehmu salawatika. Selawat-selawat engkau. Wa barakatika. Dan keberkatan-keberkatan engkau. Wa rahmataka. Dan rahmat-rahmat engkau. Jadikanlah selawat engkau, keberkatan engkau, rahmat nikmat engkau tu ala sayyidil mursalin. Dia tak? Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin. Tu. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan selawat engkau, rahmat-rahmat engkau, keberkatan-keberkatan engkau, nikmat-nikmat engkau tu ala sayyidil mursalin. Turun mencucuri di atas penghulu segala rasul-rasul. Wa imamil muttaqin. Tuh. Ikutan bagi orang yang bertakwa. Tu puji tu. Wa khatamin nabiyyin. Dan penutup bagi segala nabi. Siapa tu? Sayyid mursalin, imamil muttaqin, wa khatamin nabiyyin tadi tu. Muhammadin. Ialah Nabi Muhammad. Abadika, hamba engkau. Wa rasulika, utusan engkau. Imamil khairi, ikutan bagi kebaikan. Wa qaidil khairi, panglima bagi kebaikan. Dah. Wa qaidil khairi, panglima bagi kebaikan. Wa rasulir rahmatih, dan utusan rahmat Allah Ta'ala. Sebagai rasul yang memberi rahmat kepada kita. Wa rasulir rahmati. Allahumma ba'athhu. Ya Allah, Tuhan. Iba'athhu, bangkitkan akan dia, akan Nabi Muhammad dari itu. Maqaman mahmudan. Maqaman mahmudan. Akan tempat kedudukan yang terpuji. Yaghbituhu bihi, yang berbuk-buklah. Tuh. Bihi, dengan dia, dengan maqam mahmudin tadi. Dengan maqam yang terpuji itu. Al-awwaluna wal-akhiruna, oleh orang-orang yang terdahulu, ini nabi-nabi yang terdahulu. Dan nabi-nabi yang kemudian, yakni apa? Di kalangan tak ada dah nabi kemudian daripada Muhammad. Ni wal akhiruna tu iaitu apa, orang-orang hak nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad juga, tapi kemudian sikit. Gitulah. Ataupun kata setengah ulama, wal akhiruna itu antara hak nabi hak belum mati lagi, mana Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khadir, Nabi Isa. Itu wal akhiruna. Tu dalil kata kita ni boleh reka selawat. Sebab tu kita boleh reka selawat. Sebab tu musannif pun reka selawat. Tidak kata alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitulah. Atau mana tak bunyi orang panggil sajak apa? Tak boleh, bid'ah, dalalah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tak gitu ni. Tak gitu. Habis. Wakhtulifa, dan diperselisih pendapatkan oleh ulama. Betul lah. Habis itu habis dah dah. Wakhtulifa, dan diberselisih pendapat oleh ulama. Hal lafzus salah, adakah lafaz as-salatu tu min qubailil mushtarikil ma'nawi awil lafzi, adakah daripada pihak mustarak maknawi atau mustarak lafzi. Ini nak cara makna. Lafaz as-salah tu diselisih pendapat oleh ulama.
adakah dia tu maknanya mustarak maknawi atau mustarak lafzi? Gapo dia mustarak lafzi, mustarak maknawi ni? Bawah tu nanti akan sebut wal farqu bainal mustarikil lafzi wal maknawi. Pendek cerita katanya mustarak lafzi ni ma ta'addada wad'uhu wa maknahu. Tuh. Mana ma ta'addada wad'uhu wa maknahu. Bawah tu ada nanti. Pendek cerita dulunya mustarak lafzi ni, yakni satu lafaz digunakan pada makna tertentu. Mana? Okey. Satu lafaz berbilai-bilai antara maknanya. Berbilai-bilai antaranya dan berbilai-bilai maknanya. Gitu. Satu lafaz. Tapi digunakan pada makna tertentu berlain-lain pada waduk, pada hantara. Tu. Itu orang panggil apa? Mustarak lafzi tu. Satu lafaz digunakan pada makna tertentu, kemudian lafaz tu digunakan pada makna yang lain-lain. Boleh juga kata gitu. Kalau definisinya ma ta'addada, barang yang berbilai-bilai lah wad'uhu oleh hantarannya ma wa maknahu, dan maknanya pun berbilai-bilai. Lafaz pun dihantar tu pada benda lain-lain dan makna pun jadi makna lain-lain. Itu orang panggil mustarak lafzi. Tu. Kalau mustarak maknawi, satu lafaz satu makna. Tapi kemudiannya makna dia tu bercabai-cabai. Itu orang panggil mustarak maknawi. Mana as-salah makna dia asal apa? Ni. Kemudian barulah kalau daripada Allah maknanya begini. Tu orang panggil mustarak maknawi. Kalau mustarak lafzi memang lain-lain asal dah. Kalau as-salah tu makna daripada Allah begini, dia tak ada makna asalnya begini, kemudian bercabai-cabai tak ada. Dia lain tepat letak, lain makna diguna. Itu panggil mustarak lafzi. Itu. Kemudiannya dia kata wal haqqu ay wal qaulul tahqiqu, dan bermula qaul yang tahqiq. Qaul yang sebenar, qaul yang mempunyai dalil lah. Al awwalu ialah yang pertama. Mana? Lafaz as-salah ni ialah mustarak maknawi, bukan mustarak lafzi. Itu sambung esok pula. Wallahu a'lam wal haqqu al awwalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.